Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Zubaidah binti Zulkifli. Pada hari ini, saya dan rakan-rakan akan membincangkan tentang aktiviti-aktiviti masyarakat dari segi sosioekonomi semenjak Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Topik pertama yang akan saya bincangkan adalah mengenai pembelanjaan atas talian atau dikenali juga sebagai online shopping. Online shopping lebih dikenali pada era ini kerana ia lebih mudah diakses. Tambahan semenjak berlakunya krisis COVID-19, pembelian sebegini semakin mendapat perhatian dan melonjak naik. Kebanyakan pengguna terdiri daripada golongan remaja sehingga dewasa yang kerap melakukan pembelian bagi barang-barang keperluan masing-masing. Pendapat saya dalam hal ini, terdapat beberapa faedah dan kekurangannya sekiranya membuat pembelian online. Antara kelebihan online shopping adalah boleh dilakukan di mana-mana saja dan pada bila-bila masa. Pengguna juga dapat menjadi lebih arif dengan melakukan survey dan pembandingan harga di kedai yang berlainan. Bagi kekurangan pembelian atas talian, kita tidak dapat memilih pesanan secara berhadapan dan memungkinkan kita untuk berhadapan dengan isu penipuan. Selain itu, akibat daripada pesanan secara atas talian semakin meningkat, syarikat kurier seperti JNT, Puslaju dan sebagainya berhadapan dengan isu status barang pelanggan yang terlalu banyak sehingga berlakunya kelewatan penghantaran. Sekian saja ulasan saya mengenai pembelajaran atas talian ini, dan pembincangan selanjutnya akan diteruskan oleh Sharifah Syazana dengan tajuknya pembelajaran atas talian. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum, nama saya Nurul Sharifah binti Muhammad Rafiq. Saya akan bentangkan tentang pendidikan. Sejak negara kita dilanda wabak pandemik COVID-19, setiap sektor terjejas, termasuklah sektor pendidikan, di mana semua sekolah dan pusat pengajian tinggi ditutup bagi memutuskan rangkaian COVID-19. Sejak itu, pembelajaran secara bersemuka tidak lagi dapat dijalankan. Bagi mengelakkan semua pelajar ketinggalan dalam pembelajaran mereka, kerajaan telah melakukan satu option di mana membuat pembelajaran secara atas talian menggunakan platform-platform seperti Teams, WhatsApp, Telegram, Messenger dan sebagainya. Bagi pelajar yang tinggal di tempat yang tidak mempunyai capaian internet ataupun capaian internet di rumah mereka perlahan, pihak pendidik terpaksa menghubungi mereka melalui aplikasi-aplikasi yang mudah dicapai. Dan jika tidak dapat dihubungi melalui aplikasi-aplikasi tersebut, pihak pendidik terpaksa mengepost ataupun menghantar bahan pembelajaran ke rumah mereka bagi mengelakkan setiap pelajar ketinggalan dalam pendidikan. Walau bagaimanapun, pembelajaran tetap diteruskan melalui platform-platform yang sesuai untuk pelajar menggunakannya. Itu sahaja daripada saya. Bye-bye! Assalamualaikum, nama saya Nurul Jannah binti Abdul Samad. Saya nak menceritakan tentang kerja dari rumah ketika penularan COVID-19 ini. Bekerja dari rumah membantu mengurangkan risiko jangkitan melalui kurangnya kontak langsung antara pekerja dengan mereka yang berpotensi menjadi pembawa virus. Kerajaan telah menyarankan supaya seluruh rakyat Malaysia membuat kerja dari rumah. Terdapat pelbagai cabaran untuk menjayakan konsep bekerja dari rumah sepanjang tempoh COVID-19. Contoh bekerja dari rumah ialah pengajar yang dikehendaki mengajar dari rumah. Selain itu, menjalankan bisnes bakery di rumah dan jual secara online. Yang ketiga, membuat video dan upload di YouTube. Yang keempat, berniaga dari rumah melalui platform shopping. Dengan menjalankan bisnes bakery di rumah, dalam masa yang sama, mereka juga boleh gunakan ilmu dan kemahiran tersebut untuk menjana pendapatan dari rumah semasa PKP ini. Dengan membuat video dan upload di YouTube pula, ramai orang yang berjaya menjana pendapatan dengan bekerja dari rumah melalui video yang mereka buat naik di YouTube. Dengan
berniaga dari rumah melalui platform Shopee ini pula. Ada peniaga dalam kalangan rakyat Malaysia berjaya membuat rekod jualan sebanyak 6 angka sebulan secara part-time di laman web Shopee. Dalam tempoh PKP dilaksanakan, ramai rakyat Malaysia tidak dapat keluar rumah dengan sesuka hati. Jadi cara terbaik untuk mereka berbelanja ialah dengan membeli secara online dan kebanyakannya berasa selesa bershopping di platform Shopee. Beberapa cabaran dan rintangan yang dilalui oleh pekerja yang bekerja dari rumah termasuklah ketiadaan sumber fizikal dan kewangan, seperti tiada ruang kerja yang lebih besar, berada di luar struktur organisasi pejabat, kurang sumber inspirasi, tiada sokongan rakan sekerja, dan yang terakhir ialah rasa terasing. Seterusnya perbincangan ini akan diteruskan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nik Nur Husnahuda binti Abdul Hadi. Bincangan saya adalah berkaitan kehidupan sosial masyarakat pada masa kini. Kehidupan sosial masyarakat pada masa kini terdiri daripada 3, iaitu setelah wujudnya pandemik COVID-19, pihak kerajaan telah memperkenalkan prosedur operasi standard atau lebih dikenali sebagai SOP. Dalam menghadapi perubahan kehidupan baru ini, orang ramai disarankan mematuhi panduan 3C dan 3W kerana slogan kita jaga kita. Antara langkah yang boleh diambil adalah mengelakkan 3C yang merupakan tempat yang penuh sesak, crowded place, tempat yang terhad, confined space dan perbualan yang dekat, close conversation. Tetapi perlu berlatih 3W iaitu basuh tangan, wash, memakai pelitup muka, wear dan amaran dari KKM, warn. Terusnya ialah aktiviti harian secara dalam talian. Ini merupakan norma baharu kepada masyarakat setelah adanya pandemik ini. Kecanggihan teknologi yang ada pada masa kini memudahkan lagi masyarakat untuk mengamalkan budaya baru ini. Dengan adanya teknologi ini dapat membantu masyarakat walaupun mereka tidak dapat menjalankan aktiviti harian seperti sedia kala. Antara contoh aktiviti tersebut ialah bekerja dari rumah, kelas dalam talian, perniagaan dalam talian dan lebih meluangkan masa di media sosial. Akhir sekali, pandemik ini juga memaksa dan menyedarkan rakyat betapa pentingnya mengubah corak perbelanjaan supaya tidak berhadapan dengan masalah kewangan yang serius. Contohnya, kini kita berbelanja dengan lebih berhemah dan berhati-hati dengan mengutamakan aspek jimat-cemat serta berbelanja mengikut kemampuan diri sendiri. Sekian, itu sahaja daripada saya. Pembincangan ini diteruskan kepada Kamilatul Zahra. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kamilatul Zahra binti Cik Zainun dan hari ini saya akan membentangkan di bawah tajuk pengangkutan awam semasa PKPB di Perak. Macam yang kita sedia maklum, pengangkutan awam terjejas kerana semua syarikat pengangkutan awam seperti bas, kereta api dan kapal terbang diarahkan untuk tidak beroperasi dan tutup secara berkala demi keselamatan rakyat. Tapi disebabkan kegawatan ekonomi negara, pihak kerajaan telah melonggarkan peraturan PKP ini dan ia juga telah membenarkan syarikat pengangkutan awam yang saya sebut tadi untuk kembali beroperasi mengikut SOP yang ditetapkan. Oleh disebabkan itu, sumber pendapatan bagi syarikat tersebut agak berkurang dan terjejas daripada yang biasa sebab jumlah penumpang sekarang dan waktu operasi semua telah digubah secara berperingkat dan kadar permintaan telah dihadkan. Secara spesifikasinya, saya akan terangkan salah satu SOP yang akan diterapkan, iaitu perlu melakukan penjarakan sosial. Sebagai contoh, jarak di antara satu kerusi perlu dikosongkan supaya wabak tersebut dapat dibendung dan ia tidak mudah berinteraksi dengan satu sama lain. Oleh hal yang demikian, kadar penumpang menjadi terhad dan mereka perlu menunggu masa yang seterusnya. Kadar penumpang yang rendah bukan sahaja disebabkan faktor SOP.
Malah ia juga disebabkan halangan rentas negeri yang telah dilaksanakan oleh kerajaan. Sebentar lagi saya akan hidangkan kepada penonton macam mana situasi sebenar yang berada di terminal yang berdekatan. Ya, so sekarang kita dah sampai dekat terminal Aman Jaya, iaitu bas terminal yang paling besar dekat sekitar Perak ni, dan ia terletak di Bandaraya Ipoh. So sekarang saya nak tunjuk macam mana situasi yang ada kat sini. Jom. Okey, sekarang saya ada dekat bus departure punya display. Macam yang kita tengok, dia punya jadual banyak yang cancel, banyak yang dibatalkan sebab tak ramai permintaan untuk menaiki pengangkutan awam semasa PKPB. Jadi sampai situ saja laporan daripada saya yang berada di terminal bas di Ipoh Perak, dan menunjukkan situasi yang berada di sini semasa PKPB. Okay, sekian, terima kasih, bye. dalam pendidikan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. TV3.